Okay, hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam Bual Bicara bersama Commerce Capital dan saya Nazira adalah host anda untuk hari ini. Okay, seperti biasa kami selalunya tak berseorangan lah. Kami selalunya akan ditemani oleh insan-insan hebat, selalunya dari bidang yang sama juga. Dan hari ini saya ditemani oleh dua orang insan hebat dan seorang lagi super hebat juga, iaitu daripada MARA, Cik Hamairuddin Ramli serta Cik Yusof. Cik Yusof juga adalah daripada MARA Cawangan Gombak. Dan bersama dengan kita juga ada seorang usahawan yang berjaya, iaitu Cik Farid. Cik Farid ni adalah pengarah untuk Muazim, AV Retail dan Services Senyum Berhad. So, apa khabar semua guys? Saya seorang ni perempuan ni ya. Alhamdulillah. Kalau nak kami boleh pakai tudung sekali. Alamak. Nak pakai Ariani punya. Tak nak Yusofia. Okey, so macam mana, sihat ke? Musim sekarang ni. Alhamdulillah. Risau juga kan, sebab kita sekarang ni kita pun tak tahu macam mana kita punya direction tu. Cuma kita harap Allah pemudahkanlah kan, jauhkan kita daripada penyakit ni. Sebab kita pun, kita walaupun dapat vaksin tapi orang kata kalau dah complete second vaksin tu baru macam okey sikit Saya pun tak pasti. Dah dapat vaksin ke? Cik Amai, Cik Farid, Cik Yusof? Saya dan Yusof dengan satu staff lah dekat Biabal tu, 3 orang kami dah dapat first dose lah. Okey, Alhamdulillah. Cik Farid, macam mana? Dah, tapi selalu remind dengan staff. All my staff pun dah dapat first dose vaksin. Tapi kita selalu remind lah, don't just because you have your second vaccine dah settle, pasal you could be a carrier yourself. Betul. Kita kena still berjaga-jaga juga walaupun kita dah ada vaksin. Kita pun tak tahu kan macam mana. Lagi-lagi latest ni yang macam mutant tu kan, lagi hebat dia kata lah vaksin Delta tu. Delta tu. Okay, so hari ni tajuk kita yang akan kita bualkan ni, Cik Amai, Cik Farid dan Cik Yusof. Itulah dia, peranan MARA dalam memperkasakan usahawan pada musim sekarang ni, iaitu COVID, time COVID sekarang ni. Sebab semua kita tahu, semua sekarang ni semua affected. Walaupun kita yang bekerja ni pun still affected. Kita tak boleh keluar berjumpa dengan klien. Jadi alternatif lain adalah secara sekarang lah alam maya. Jadi benda tu macam terbatas lah pada saya. Walaupun kita selalu gunakan online ni sekarang, tapi pada saya still sebatas sebab ada setengah pada kita masih akan suka pada berjumpa di hadapan, senang nak dibincangkan hal-hal yang patut dibincangkan. So macam mana? Apa sekarang ni? Kita nak mulakan dengan Cik Hamai dulu. Cerita sikit pasal mungkin MARA ni seberingkas lah. Mungkin ada yang tak tahu MARA ni, apa yang MARA buat, apa yang MARA boleh bantu kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam sejahtera kepada yang Islam. Okey, kita hari ini ucapkan terima kasih lah kepada pihak MCSB kerana bermurah hati mengajak kami, saya dan juga Cik Yusof kita. Okey, untuk ke udara kot, saya rasa ke udara ni Okey. Betul. Okey, jadi kita sebenarnya MARA ni adalah sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan. Okey, yang menawarkan bantuan melalui 3 sektor. Kita ada 3 sektor, iaitu sektor keusahawanan, sektor pendidikan dan juga sektor pentadbiran lah. Okey. Jadi MARA ni di bawah sektor keusahawan ni membantu rakyat Malaysia yang bumi putera khas untuk kaum bumi putera. Ketika ini dalam membantu untuk mendapatkan peluang-peluang perniagaan, membantu usahawan-usahawan kita bangunkan usahawan kita dari segi modal pusingannya, dari segi kursus-kursus yang berkaitan untuk memajukan lagi usahawan-usahawan kita, dan juga kita membantu usahawan-usahawan kita dalam mendapatkan premis untuk berniaga. Jadi kita tawarkanlah 3 benda ni, iaitu biasa kita sebut dalam bantuan pembiayaan, atau arti kata lain bantuan pinjaman, dan juga bantuan premis, dan juga bantuan
untuk mendapatkan grant-grant seperti grant base, iaitu grant yang kita unjurkan untuk membangunkan produk-produk usahawan dan juga mendapatkan latihan-latihan yang sepatutnya. Okey, itu dari segi best lah, base dan best. Jadi grant ni dalam bentuk kita bagi tak perlu bayar balik lah, tetapi pembiayaan kita bagi dan perlu bayar balik lah, dan ada juga dikenakan juga keuntungan kepada pihak usahawan yang berminat untuk mendapatkan pembiayaan daripada MARA. Okey, so itu sedikit lah tentang MARA sebenarnya. Jadi kita MARA ditubuhkan berpusat di Ibu Pejabat MARA di Jalan Raja Laut ataupun Jalan MARA sekarang ni. Okey. Jalan MARA nama dia? Itu Ibu Pejabat Jalan MARA sebenarnya. Kita dah ada jalan dah pun sebenarnya. Oh, hebatlah MARA ni. Itu dia banyak bantu ni. Jalan MARA. Jalan MARA tu kita terletak di situ, bangunan biru itu bangunan MARA. Okey. Kita juga ada MARA, Pejabat MARA negeri di negeri-negeri. Okey. Selepas tu kita juga ada Pejabat MARA daerah. Di tempat saya lah. Kalau saya ni di Gombak. Okey. Kami di Gombak dan juga di daerah-daerah lain. Jadi MARA ni ada di Ibu Pejabat, MARA negeri, Selangor, Kedah dan sebagainya, dan juga daerah-daerah yang berdekatan dengan tuan-tuan usahawan lah pada masa kini. Okey. Itu sedikit tentang MARA. Selain daripada ni saya overall selain daripada bantuan perniagaan, premis untuk peniaga dan juga geran, kita MARA juga membantu kaum Bumi Putera dalam bentuk pendidikan. Kita ada MRSM, kita ada IKM, kita ada College Politek MARA, kita ada College MARA dan pelbagai lagi lah yang kita ada dari segi sektor pendidikannya. Itulah Politek tu under MARA juga Yang mana? Politek tu under MARA. Okey, untuk pengetahuan, College Politek MARA di bawah MARA juga. Walaupun dia punya penumbuhan di bawah Sendirian Berhad, anak syarikat MARA yang bentuk Sendirian Berhad lah. Okey, juga di bawah MARA sebenarnya. Juga MARA menyediakan pembelajaran kepada kepada rakyat Bumi Putera khususnya dalam bentuk diploma, sijil, degree dan pelbagai kursus-kursus yang lain lah. Faham, terima kasih Cik Amai. Okey, macam Cik Farid kan, Cik Farid ni adalah usahawan yang saya rasa agak berjaya kan. Jadi saya just nak tanya Muazzin AV Retail dan Services Sendirian Berhad ni sebenarnya buat apa? Apa perniagaan yang Cik Farid mulakan? Apa yang sekarang yang Cik Farid buat? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum tu kena buat claim jugalah. Kena hashtag dan claim. Saya ni juga anak-anak keluaran MARA. Alhamdulillah. Tu dia. Itulah saya berjaya tadi tu. Sekolah MRSM, dulu college pun dulu nama dia KYPM dekat Shamlin tu. Saya college pelajaran MARA. Ya betul. KPTM sekarang ni. Sekarang KPTM Okay, basically kami di Muazzin AV Retail and Services Sendirian Berhad, kita adalah satu syarikat yang kerja kami adalah untuk mengoptimumkan pembantu utama masjid, which is audio system. Yang di mana untuk menghasilkan bunyi yang jelas, senang dikendalikan dan tahan lama. So far Alhamdulillah kita start 2018, kita punya Sendirian Berhad start 2018, tapi kita punya business enterprise way before lah. Kita rasa hanya dengan Sendirian Berhad saja kita boleh menjadi true businessman pasal kita buat all the right documentation. Yes. Waktu kita jadi Sendirian Berhad, enterprise tak perlu. So kadang-kadang kita melangkau kewajipan kita sebagai seorang peniaga Muslim, Melayu Muslim. Antara masjid-masjid yang kami jaga, satunya Masjid Jami' Bandar Raya, Masjid LRT. Itu adalah klien kami, dan kami juga yang buat consultation dan juga tuning untuk Masjid Jami' Kampung Baru. Okey. Few ikonik lah, selain daripada kami ada lebih kurang 50 masjid dah. Alhamdulillah kita dah. Bagus lah tu. Memang majulah perniagaan Cik Farid ni. Ada dapat mana-mana pembiayaan ke
Amin. Pernah dapat di mana-mana pembiayaan, maksud saya daripada start mula dulu tu sampai sekarang, mungkin ada bantuan daripada mana-mana ataupun sendiri? Kita itulah kan kita ni merancang je, Allah menentukan segalanya. Memang kami dari dulu kita memang stand alone. Kita make sure cash flow kita terjaga pasal orang bisnes ni untung tu tak berapa nak penting. Sebenarnya yang penting cash flow. Supaya cash flow, supaya movement tu boleh berjalan. Supaya kerja boleh terus berjalan. Walaupun kadang-kadang tu we are at loss on your profit and loss. Kan? Tapi cash flow tu penting. Cash flow tu penting. Kalau tidak kita stuck. So sebelum ni memang tak pernah guna. So kita guna credit term yang kita dapat daripada kita punya distributor, kita punya supplier, and then kita gunakan je lah orang berniaga ni kena pandai bercakap sikit. Ramai. Dia minta upfront sikit daripada klien kan. Kena baik, kena PR. Yes. Tu pasal apa tu? Bisnes ni dalam Islam kata dia sunnah. Pasal dia belajar jadi orang baik. Betul. Kena ikut. Okey, terima kasih Cik Farid sebab seberingkas ceritakan pasal company semua macam mana dengan ada kadang-kadang sebab kita ni bila kita rasa kita ni sebenarnya dapat banyak projek, banyak yang kita dapat, cuma kita tak tahu sama ada bila kita dapat projek tu kita boleh buat atau tak, sebab kita kadang kita ada kekangan, kita dapat banyak, kita ambil ni, kita dapat yang ni juga sebab ialah kita berniaga kan. Tapi itulah dekat sini kita nak minta bantuan Mara lah macam mana kan kalau usahawan yang dapat projek ni macam mana nak apply, nak ke Mara, apa proses-proses macam tu. Puan Nazira, mungkin saya nak tambah sikit berkenaan pasal isu kita hari ni. Tapi untuk you jadi peniaga yang betul-betul berjaya, there will come a point that you punya own self finance takkan mencukupi. This is where kita pun dah sampai dekat point tu. This is where kita nak belajar hari ni dengan Mara juga. Betul. Itulah sebabnya kita undang ni Tuan Mara ni hari ni. Okay. Macam Yusof sendiri macam mana? Sebab setahu saya kan di Mara dia banyak produk di Mara yang ni khas untuk senyum berhad, khas untuk wanita, khas untuk yang spike apa semua tu. So Usop mungkin boleh ceritakan sikit yang kesesuaian untuk, sebab kadang-kadang usahawan datang saya nak buat ni, saya ni. Jadi Usop as a macam assistant manager di sana, jadi kena explain mana yang sesuai, mana yang okey untuk seseorang usahawan tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kepada pihak Commerce Capital kerana menjemput kami lah untuk kami bagi penerangan kepada usahawan-usahawan yang di luar sana tentang apa sebenarnya yang ada dalam Mara ni lah. Apa yang kami yang boleh bantulah untuk membantu usahawan-usahawan di luar sana. Okey, jadi sempena kalau dalam Mara ni kita bagi, untuk menolong golongan-golongan macam seperti yang Puan Nazira katakan tadi macam usahawan-usahawan yang terlibat dalam kategori pembinaan lah, pembinaan macam kontraktor. Kita ada satu produk iaitu kita namakan dia Spike, yang mana Spike ni nama dia skim pembiayaan kontrak ekspres. Yang mana skim ni, pembiayaan ni kita boleh biaya kepada kontraktor, mana-mana kontraktor yang mendapat kerja daripada pihak kerajaan ataupun agensi kerajaan ataupun syarikat JLC kerajaan yang di bawah, dia kategorinya dia G1 hingga G5 saja sebenarnya kalau untuk yang Spike ni. Kita punya maksimum pembiayaan sehingga 1 juta lah. 1 juta. So pembiayaan ni dia kalau dia ada
dia kenakan jaminan jugalah. Dia akan kenakan jaminan cagaran. Maknanya ada jaminan. Cagaran tu dari bentuk apa tu? Cagaran kita sekarang ada 3 jenis cagaran dan jaminan lah. Yang mana yang pertama sekali cagaran dalam bentuk tanah. Yang kedua iaitu cagaran dalam bentuk wang deposit simpanan tetap, dan yang ketiga jaminan daripada penjamin. Okey, faham. Maknanya semua produk di Mara memerlukan 3 ni lah cagaran ni. Kalau semua produk perlukan, kalau yang skim yang memerlukan jaminan semua perlukan 3 jenis ni lah. Boleh pilih dah sama ada jaminan tanah, cagaran tanah ataupun cagaran wang deposit ataupun penjamin lah itu sendiri. Sebab Mara pada tahun lepas saya yang kita telah perkenalkan skim yang cagaran yang baru lah, iaitu cagaran wang deposit ni lah, bagi memudahkan lagi usahawan-usahawan untuk memilih cagaran untuk memohon pembiayaan Mara lah. Okey. So sekarang ni selain daripada Spike dan semua ni, di mana mereka boleh dapatkan info-info selain daripada pergi ke cawangan untuk bertanya, call apa semua? Ada platform-platform lain ke yang usahawan ni boleh pergi buat pertanyaan? Okey, kalau untuk info lanjut tentang pembiayaan yang lain ni, para usahawan dia boleh melayari kita punya Facebook Majlis Amanah Rakyat ataupun kita punya Instagram Mara, dan juga kita punya website lah, yang mana kita setiap hari akan menguar-uarkan kepada usahawan-usahawan apa yang kita produk-produk yang kita yang kita buat lagi-lagi masa PKP ni, apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh tawarkan kepada usahawan. Sebab kita bukan saja daripada kita bantu usahawan yang kontraktor ni, kita pun bantu juga usahawan-usahawan lain dalam bidang F&B, dalam bidang perkhidmatan, profesional. Kita berikan pembiayaan daripada untuk membiayai modal pusingan lah. Skim-skim yang boleh usahawan-usahawan teroka antaranya ialah S3P yang kita yang Mara wujudkan sempena untuk PKP ni. Untuk PKP ni? Yes, S3P. Ada produk barulah ni sempena PKP. Ya. Okey. Cik Farid ada nak bertanya apa ke, sebab Cik Farid ni adalah usahawan. Jadi mungkin soalan Cik Farid tu mungkin boleh membantu usahawan-usahawan di luar sana. Yelah, S3P ni saya pun nak kena tengok juga sebenarnya. Sebab baru ni. Itulah kita baru masuk. Betul. Cumanya interesting lah pasal bila sebagai seorang usahawan kan, pandemik ni memang ride us very hard lah kan, especially bila kedai tak boleh buka kan, kerja boleh pergi tapi at higher cost sometimes. Yalah, kita kena standby diorang dengan sanitization, kita nak make sure staff kita selamat dan sebagainya kan. Dan waktu tu juga sebenarnya bila kita, minta maaf cakap, bila kita pergi ke banking sector, nampaknya banking masih favor kepada bisnes-bisnes yang ada punya positive cash flow. Dan itu reality lah kan. So nak tanya juga, what makes Mara different? Saya pun anak Mara kan. Untuk jawab Cik Amai ataupun Cik Yusof boleh jawab lah. Okey, saya jawab lah ya. Okey, semasa musim COVID ni sebenarnya bila saya cerita sikit lah. Kita ada melancarkan 2 dana baru sebenarnya. Satu dana S3P dan satu lagi dana Nita. Dana Nita ni pun diolah juga untuk musim COVID pandemik ni, khas untuk kaum wanita sebenarnya. Dan juga telah diwar-warkan oleh pengurusi Mara tak lama dulu berkenaan dengan dana Nita ni. Jadi saya cerita tentang S3P ni. S3P ni sebenarnya kita tidak melihat kepada isu cash flow walaupun dah bentuk negatif ataupun tidak kan. Tapi kita tengok kepada keperluan usahawan pada musim pandemik ini. Kita tahu di musim pandemik inilah usahawan tidak mampu untuk menjana pendapatan sebab memang tak dibenar pun untuk lockdown di area Gombak ni. Memang tidak ada lah nak kata ada transaksi ekonomi. Tidak berlaku transaksi ekonomi. Jadi di situ juga menyebabkan usahawan-usahawan tidak mendapat sebarang jualan kata.
melainkan jualan-jualan dalam bentuk yang online. Okey, yang online yang boleh e-dagang yang boleh dilayani secara web lah dan dihantar pun oleh pandu-pandu Grab kita sebagai contoh. Okey, jadi ketika inilah MARA menawarkan kepada orang ramai bentuk pembiayaan S3P ni. Jadi dalam bentuk ini kita membantu usahawan dari segi macam yang kata Encik Farid tu lah, kemungkinan dia akan membantu dari segi cash flow dia supaya dia boleh retain dalam market. Kalau tidak, kita biarkan usahawan tidak ada cash flow yang bagus kan. Jadi dia pun akan terambung-ambung oleh ombak yang besar. Bagi saya besar lah ketika musim COVID ni. Dan dia memang akan terus dibadai ombak dan entah ke mana dia akan pergi. Terapung-apung di lautan dan tidak boleh dibantu lagi lah. Jadi kita nak itu yang berlaku. MARA tak nak benda ni berlaku kepada usahawan Bumi Putra kita pada masa ini. Jadi kita membantu dengan memberikan satu package sehingga RM50,000. Okey. Dengan dia punya kaedah faedah yang paling minimum lah kita kata ketika ni. 3% saja yang kita charge sebagai keuntungan daripada pihak MARA. Tak banyak pun, 3%. 3% setahun lah. Ya, 3% setahun. Dengan kita bantu dia punya masa bernafas ni up to 1 year kadang-kadang. Kita bagi kepada para usahawan ni up to 1 year dia boleh untuk bayar balik dia punya pinjaman. Sebab kita tak tahu sampai bilakah pandemik COVID ini akan berakhir. Bilakah kita akan diberi kebenaran untuk berniaga dan sebagainya. Jadi dalam keadaan uncertainty ni kita bantu usahawan dia untuk terus hidup walaupun ada badai. Kita akan cubalah menahan, memampankan dengan bantuan yang MARA bagi, dengan harapan bantuan yang kecil ini boleh membantu usahawan-usahawan. Okey. Moga badai ni. Ya. Moga laut tenang belakang Cik Amai tu. Jadi kata dia. Itu yang tunjuk gambar laut tu. Laut tu bertukar macam laut dalam kita punya saver tu. Jadi macam tu kita nak. Kita harap macam tu, tapi kita tahu sebenarnya tuan-tuan, bila tidak ada transaksi ekonomi, tidak ada berlaku penawaran dan permintaan, tidak ada permintaan. Sebab bukan tak ada permintaan. Betul. Orang nak ada minta tapi tak boleh nak ditawarkan sebab oleh kerana lockdown. Betul tak? Yang terhimpit ketika ini adalah usahawan. Ramai yang kita telah diberitahu bahawa usahawan kelas mikro, kita kata yang berpendapatan lebih kurang daripada mikro, kita akan 40% akan pada mereka lepas ni. Ada yang mungkin akan gulung tikar. Jadi bila mereka gulung tikar, apa yang akan berlaku? Akhirnya usahawan boleh meneruskan perniagaan mereka. Akan tutuplah banyak-banyak jenis perniagaan. Kemungkinan yang boleh survive ketika ini saya rasa yang buat makanan lah. Tapi kalau makanan pun dan dine in pun tak boleh, tak ada apa lagi yang kita boleh harapkan melainkan bantuan saja ketika ini. Kerajaan pun telah bermurah hati. Dan S3P ni sebenarnya daripada dana daripada program kerajaan pemerkasa sebenarnya. Pemerkasa. Yang baru ni hari tu pemerkasa. Ya betul. Pemerkasa. Jadi kita membantu. Yang untuk pemulih? Pemulih tu dalam plan pemulihan tu kita sebenarnya kita menawarkan dalam bentuk kadang-kadang yang baru-baru ni kita reconstruction and reskilling, pinjaman-pinjaman. Mana kata kita juga menawarkan seperti bank kan juga menawarkan ketika ini kan moratorium. Kita juga menawarkan reconstruction dan juga rescheduling. Yang ini kita pakar kita pada hari ini. Cik Usop ada pada hari ini sebenarnya. Dia lah yang kita tanya dia sekejap lagi. Okey. Jadi tu. Okey. Cik Usop cuba ni kan balik yang kita pasal S3P tadi. Itu tujuan utama diberikan. Okey. Kita sebab tadi dia dah cut sekejap tadi. Dana ni ya ke? Tadi. Okey, jadi kan tapi tak apa. S3P ni kita bagi kepada usahawan dalam masa pandemik ini. Inilah sebenarnya murah hati kerajaan sebenarnya untuk bantu usahawan-usahawan kita. Memberikan bantuan kepada usahawan dalam untuk meneruskan kelangsungan perniagaan. Contohnya perniagaan Cik Mak Farid. InsyaAllah kita akan bantu Cik Mak Farid. Cuma alhamdulillah. Kita akan bantu sebenarnya. Anak marah ni. Anak marah kan. Anak marah. Kita kena tolong. We are very proud actually.
bila ada anak mara yang sekarang ni berniaga. Jaya. Bukan sebab apa? Sebab bila dia berniaga, dia mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Yes. Jadi kalau perniagaan Encik Muhammad Farid terhimbau ataupun terkena dengan kesan daripada COVID ni, ia juga menyebabkan pekerjaan-pekerjaan di bawah syarikat Encik Muhammad Farid juga akan terimpact. Akan ada impact kepada staff-staff. Betul. Jadi kita perlu bantu sama-sama kita. Betul. Jadi itulah. Itu S3P. Kemudian kita ada dana nita. Untuk COVID ni kita juga ada nita. Tadi dia punya kadar keuntungan 3% saja untuk S3P. Tapi masa sekarang ni untuk dana nita, kita hanya kenakan 3.5% daripada 4. Kita turunkan lagi sebenarnya. Untuk dana nita dulu 4%. Tapi untuk musim COVID ni, dana nita ni kita beri kepada usahawan wanita yang yang berniaga. Dia punya kadar keuntungan oleh pihak marah hanya 3.5% saja. Bukan 4% seperti dahulu. Dan juga dulu kita hanya bagi setakat RM50,000 saja, tapi untuk COVID ni, dana nita ni kita upkan lagi sehingga RM150,000. Tinggi dah tu. Kita tambahkan lagi. Jadi kita bantu usaha wanita untuk juga yang mana terkesan daripada pandemik ni untuk meneruskan kelangsungan jugalah, samalah. Tujuan dana nita ni untuk memberikan modal persenian dan juga untuk membeli bahan lah atau ni peralatan dan sebagainya. Itulah untuk yang S3P dan dana nita. Untuk S3P dan dana nita ni kan Cik Hamai still memang ada penjamin ataupun cagaran macam yang Cik Yusof beritahu tadi. Jadi kan kalau untuk mereka ni sekarang kan dengan tiada kerja, tiada apa-apa yang nak nak dijual, nak dibeli. Jadi adakah MARA mengambil kira untuk check statement apa semua tu? Okey, saya nak betul sikit tadi tu. Bukan Cik Yusuf kata tadi tu yang untuk penjamin tadi tu, untuk pinjaman selain daripada S3P dan juga dana nita masa musim pandemik COVID ni. Okey, yang lain yang selain daripada tu perlukan juga penjamin. Tapi untuk yang S3P dan juga dana nita, kita tak perlukan penjamin sebenarnya. Okey. Itulah kelebihan dia. Cik Farid tak perlu penjamin ni S3P ni. Kecuali dana nita. Kecuali dana nita bawa atas RM50,000 lah. Kalau dana nita pinjaman atas daripada RM50,000 baru kita akan kenakan penjamin. Sebab dana nita kita bagi sehingga RM150,000 kan. So bawah RM50,000 kita kecualikan penjamin dan cagaran. Tapi lebih daripada RM50,000 kita kenakan cagaran lah. Sebenarnya kita ada banyak lagi skim-skim yang lain yang tidak perlukan jaminan dan cagaran seperti Putra, Semai, S3P tadi, dan juga Spike sendiri pun dia kalau pinjaman di bawah RM250,000 kita kecualikan jaminan dan cagaran. Maknanya S3P dan dana nita ni adalah open. Sdn Bhd, enterprise semua open lah. Maknanya S3P dia khusus untuk usahawan yang mikro lah. Mikro. Kalau usahawan tu punya taraf tu kecil dan sederhana, kita akan suggestkan yang lain lah, produk yang lain yang sesuai dengan kita punya produk lah. Sebab yang S3P ni kita punya target customer usahawan mikro. Usahawan mikro yang perlukan cash flow yang cantik untuk sustain dalam bidang dalam bisnes mereka lah. Okay, so kalau apa dia Cik Yusof? So kalau macam contoh, kalau usahawan yang okey, yang mampu, yang dalam kategori kecil dan sederhana ni, mungkin cash flow dia orang agak besar sedikit. So RM50,000 tu mungkin tidak mempengaruhi banyak manalah dengan orang punya perniagaan. Mungkin mereka lebih memerlukan lebih RM50,000 untuk lebih sustain dalam ekonomi. Sebab orang punya modal pusingan pun besar, orang punya perbelanjaan operasi pun besar. So orang perlukan lagi banyak cash flow. That's why kita akan suggestkan produk yang lain lah, seperti SPIM tu lah. Okay, ada syarat-syarat
khusus untuk S3P dan Anita ni, yang untuk yang special ni lah. Okey, untuk S3P syarat ni seperti yang diumumkan sebelum ni, kita pun sudah longgarkanlah syarat-syarat untuk S3P ni, yang mana walaupun perniagaan tu baru beroperasi dalam tempoh sebulan ataupun tidak perlu melebihi 3 bulan lah, maksudnya tidak perlu melebihi 6 bulan, tidak perlu perniagaan, tidak perlu SSM tidak perlu melebihi 6 bulan untuk mohonlah. Maksudnya dalam tempoh sebulan lebih pun boleh mohon juga. Maknanya serendah 1 bulan. Lepas tu kita syarat-syarat yang lain kita kecualikan macam kita tidak perlukan quotation. Sebelum ni kita perlukan sebut harga untuk pembelian mesin, tapi kita kecualikan sebut harga. Lepas tu bank statement pun kita boleh gunakan bank statement yang untuk awal kita boleh gunakan bank statement peribadi dahulu untuk semakan kredit lah. Gunakan bank statement peribadi bagi premis yang memilikan tunggal. So itu akan membantu sedikit lagi lah untuk usahawan untuk memulakan perniagaan mereka. Okey, baguslah juga ni produk ni. Bagus sebab banyak kelonggaran kan, sebab kalau kita pergi dekat bank apa semua, walaupun ada sikit kelonggaran tapi mereka masih nak juga untuk 6 bulan statement. Kalau Senyum Berhad you kena ada at least 1 or 2 years punya audited account. Macam Cik Farid ada apa-apa yang macam Cik Farid nak tahu lagi daripada Mara, mungkin detail sikit sebab Cik Farid is usahawan kan. Jadi apa yang Cik Farid rasa adanya Mara macam produk Mara yang macam ni mungkin sedikit sebanyak boleh membantu ramai usahawan dekat luar sana. Betul. Apalagi waktu pandemik ni kan. Sebenarnya dilema untuk banyak usahawan bukan dilema ayah dengan anak tu. Pasal kami ada staff. Yalah. Kami ada staff. Kalau untuk self-sustain, saya yakin dan percaya ada juga usahawan personally dia masih boleh kalau untuk diri dia. Tapi dia akan rasa sangat stres, akan tak tidur malam. Sebenarnya untuk memikirkan tim dia, staff dia. Dan macam mana kalau aku kena buang staff aku, yang pasal cash flow company dah tak ada. And then macam Cik Yusof cakap, macam saya sendiri betul lah 50,000 tu tak berapa bulan pun dah habis kan. Tapi sekurang-kurangnya dia boleh bantu lah, especially apatah lagi dalam mikro kan. Memang dia sangat membantu lah, dan saya harap especially usahawan Bumiputra yang ada masalah ni, dan saya salute lah kepada mereka yang bukan hanya fikir diri mereka sendiri, dia fikir juga staff-staff dia yang menyebabkan dia berusaha lebih keras untuk dapatkan pinjaman, walaupun je lah at 3% pun still at 3% lah kan. Dia fikirkan kan ada interest, tapi pun dia fikirkan staff dia. Memang saya salute lah semua business owner yang begitu. Ya, betul macam Cik Farid cakap tu. Sebab saya pun memang salute lah untuk orang-orang yang bergelar usahawan ni. Mereka walau macam mana pun mereka masih boleh sustain kan. Macam ada juga yang memang depan senyum. Belakang tak tahu. Itulah sebab saya fikirkan mereka ni mereka yang sangat berani bila menceburkan diri dalam perniagaan ni. Sebab macam kita sendiri yang macam saya ialah makan gaji. Jadi setiap bulan saya tahu bulan ni hujung bulan dah ada gaji. Macam yang usahawan ni mereka lagi keadaan sekarang kan. Betul saya kata mereka ni seorang yang berani. Untuk berniaga dalam keadaan sekarang yang kita tak tahu sampai bila keadaan ni akan berterusan. Memang kerajaan memang banyak memberi banyak inisiatif, banyak bantuan, tapi itulah kita sendiri pun rasanya patut usaha jugalah kan. Sebab kita pun tak boleh nak harapkan juga kerajaan kita semata-mata. Okey, untuk tadi yang kita bercerita adalah mengenai macam mana kita nak apply, apa produk-produk Mara yang boleh membantu usahawan. Okey, macam mana pula untuk usahawan yang memang ada akaun dengan Mara sekarang ni? Apa yang inisiatif Mara untuk bantu mereka? Mungkin macam tadi moratorium kan? Tapi untuk moratorium tu, adakah had moratorium? Maknanya mungkin yang 2-3 bulan tak bayar mungkin accept. Mungkin yang dah lama tu kalau nak cuba macam mana? Mungkin Cik Hamai boleh menjawab tu?
Oh, itu kita kena bagi kepada Tokey dia. Tokey dia Cik Usop. Oh, Cik. Maknanya sekarang ni Usop yang menjaga produk yang ni lah. Okey, Usop. Bos dah suruh tu. Okey, bagi usahawan-usahawan yang sudah ada dengan MARA, yang sudah ada akaun dengan MARA kan, MARA ada menawarkan juga moratorium, penangguhan, penjadualan semula bayaran balik. Tapi terikat juga lah dengan syarat-syarat yang MARA tetapkan. Yang mana yang untuk yang moratorium ni, MARA ada bagi 3 kategori lah. Yang mana kategori pertama, semua usahawan yang telah mendapat moratorium pada tahun lepas masa pandemik tu, akan automatik akan dapat moratorium 3 bulan untuk yang Julai, Ogos and September lah. 3 bulan? 3 bulan. Memang kita punya moratorium yang setakat ni yang kita announce 3 bulan lah, Julai hingga September. Okey, kriteria yang kedua, semua pembiayaan yang diluluskan pada tahun 2020 dan 2021. 2020 tu start Jun 2020 hingga tahun lepas 2020 sampai 2021 juga akan layak entitled mendapat moratorium lah. Dan juga kriteria yang ketiga, bagi usahawan-usahawan yang tidak melebihi tunggakan 6 bulan. Oh, 6 bulan? Tak lebih 6 bulan? Bagus sebenarnya ni. Lebih 6 bulan. Tidak melebihi 6 bulan dengan MARA, maksudnya dia akan dapat automatic moratorium. Wah, Alhamdulillah. Jadi kalau tunggakan tu lebih 6 bulan, bayar sedikit lah untuk untuk entitled lah, untuk entitled layak dengan moratorium MARA lah. Lepas tu kita sekarang ni kita akan adakan program R&R, Rescheduling and Restructuring, yang mana kita akan bantu usahawan yang benar-benar sayang perniagaan mereka, yang masih aktif berniaga, yang ada akaun dengan MARA, masih aktif berniaga, tapi ada burden dengan MARA, yang mana masih ada tunggakan yang banyak dengan MARA, yang mana kita akan bantu untuk restructure balik, untuk buat penjadualan semula bayaran balik hutang-hutang tu yang dengan MARA. Okey, maknanya mereka masih ada harapan peluang lah, ya, masih ada peluang untuk selamatkan perniagaan mereka, betul? Sebab mungkin ada usahawan ni, mereka akan rasa kalau usahawan sudah masuk dengan MARA, mereka akan rasa sayang kalau mereka punya nama dengan MARA tu akan tidak cantik lah. So mereka akan usaha untuk cantikkan dengan MARA supaya next time akan boleh lagi pinjam mana-mana usaha, akan cuba mana-mana produk MARA. So kalau dengan MARA ni kita hanya ada satu syarat yang paling penting. Yang penting bukan blacklist MARA. Kalau blacklist MARA, semua jenis kemudahan pun kita tidak boleh proses. That's why itu yang kita nasihatkan kepada usahawan-usahawan. Jangan sampai kena blacklist MARA lah kalau untuk mendapatkan kita punya kemudahan. So, yang ini antara kita punya syarat yang paling kritikal lah, tidak boleh disangkal sudah. Cik Isau, nak tanya, proses dia berapa lama ya? Pasal kebanyakan businessman macam saya kan, kita perlukan cash tu segera. Kan? Macam contohnya, macam saya sendiri pun kadang-kadang tak tidur malam, bulan ni macam manalah aku nak bayar gaji budak-budak aku ni. Kan? So kalau kita apply tu MARA, prosesnya macam mana? How fast? Kita bisnes ni how fast je. Okay. Sebenarnya kalau untuk S3P ke atau macam mana? SPIM S3 atau mana-mana lah. Kalau boleh dikategorikan. Kalau untuk yang Spike, contohlah untuk Spike yang mana skim ni skim pembiayaan kontraktor kan, kerja-kerja kontraktor yang ada dengan MARA. Ini biasanya sebab nama dia skim tu skim pinjaman kontrak ekspres. Maksudnya memang pinjaman tu, pembiayaan tu kita akan cuba untuk segerakan lah. Sebab kontraktor kan perlukan wang rolling yang dengan keadaan segera. So ini kebiasaannya kita akan proses dalam masa sehingga sebulan lah, 3 ke 4 bulan untuk akan dapat cek. Ini kebiasaan kalau sebelum pandemik, tapi masa pandemik ni expected untuk kelewatan lah sebab ada kekangan yang kita perlu terima lah kan. Tapi kalau kebiasaan untuk yang Spike 3
3 ke 4 minggu. Tapi kalau yang SPIM dia memang agak lama sedikit lah. Sebab kita kena tengok betul-betul dia punya apa ni, pengukuran perniagaan macam mana, cash flow perniagaan macam mana. Kita kena faham macam mana entiti perniagaan tu. Sebab sekarang ni kalau usahawan nak pinjam dengan Mara, kami yang dekat Iran ni akan cuba untuk bantu, akan faham apa situasi perniagaan tu. So kita akan sentiasa communicate dengan usahawan. Kita kena tahu, kita kena figure out apa yang sebenarnya usahawan ni perlukan, berapa yang dia perlukan, entiti dia punya tahap perniagaan tu macam mana. So that's why kita akan akan ambil masa sedikit lah. Mungkin dalam 4 ke 6 bulan jugalah. Memang agak lama lah. Tapi kalau untuk yang macam Putra pembiayaan yang mikro, macam Putra, S3P dan Anita yang bawah 50,000, ini mungkin akan sekejap lah. Mungkin dalam 4 ke 5 bulan, 4 ke 5 minggu lah. Bukan bulan. Akan masa jugalah. Sebab lagipun permohonan tu akan sentiasa banyak datang daripada usahawan. So kita kena pilih, kita akan monitor yang yang betul-betul memerlukan. Kita akan tengok perniagaan yang mana yang betul-betul lucu atau semua kan. Untuk yang S3P dan saya nak betulkan Cik Usop ni. Dia bukan salah cakap tu. Dia baru 4-5 minggu. Dia nak cakap. Bukan bulan je. Baru dah tanya. Minggu. Okey. Sebab S3P dan Anita tu dia cepat kan. Untuk S3P ni sebenarnya kita sekarang ni dari segi volume. Bila kita umumkan hari tu, dia punya volume tu tinggi. Kalau untuk Mara Gombak ni, permohonan dia agak tinggi lah sebenarnya. Menyebabkan kadang-kadang Cik Usop pun tak cukup masa, malam pun masih lagi mungkin. Jadi kita nampak macam tu sebenarnya. Jadi dia ambil masa lah. Itu realiti sebenarnya. Volume dia banyak. Jadi benda kalau sebab S3P ni benda baru dan cara pemprosesan pun dia agak mudah. Kalau lengkap dokumen sebenarnya dalam masa 5 minggu macam Cik Usop kata tadi tu, boleh dapat dah sebenarnya Cik Mak Farid. Kita boleh disburse lah dalam masa 4 ke 5 minggu. Paling tinggi pun 4 ke 6 minggu lah. InsyaAllah. Jadi yang pinjaman yang lain-lain tu, biasa kalau dulu kita pinjaman SPIM contohnya 1 bulan setengah. 1 bulan setengah kita proses untuk SPIM. Pinjaman biasa SPIM tu. 1 bulan setengah tu mana kata dah dapat check lah. Ke yang 6 minggu tu dah dapat check dah lah. Mana kata disburse dah kepada pengeluar, kepada pemohon tu, check lah kepada pemohon pinjaman tu. Itu untuk pinjaman yang selain daripada S3P dan Dana Anita. Dana Anita ni kalau nak sampai dapat check tu, insyaAllah kita akan cuba sampai ke sebulan lah sampai disbursement. Lulus kejap je Encik Mak Farid. Kita dapat dokumen lengkap, kita proses tu, Cuma bila kita pergi hantar ke negeri tu, biasanya hari 2 boleh dah. Tapi agak masa tu ini. Bayangkanlah sebab sekarang ni kerajaan pun limitkan 1 hari boleh kerja kritikal, sektor yang kritikal tu 4 jam je saya. Jadi kami ni mengambil masa yang 4 jam ni untuk menyiapkan permohonan, proses permohonan dan juga yang sampai ke negeri nanti dia akan keluarkan cek dalam masa 4 jam ni lah sebenarnya. Jadi dia ambil masa tu kekangan kami di Mara sekarang ni. Betul. Yelah cepat juga sebab saya pun ada juga klien yang pernah deal dengan Mara ni, tapi di Mara Shah Alam. Mereka cakap 3 minggu dah settle semua. Untuk mana sebelum PKP Sebelum PKP atau masa PKP? Sebelum PKP. Kalau sebelum PKP memang ni Syalam Azlin pinjaman mana? Pinjaman mana dia tak beritahu lah, tapi dia cakap pinjaman mana dia tak beritahu. Kalau yang macam kalau spike itu betul lah dalam masa 3 minggu boleh dapat lah. Kalau spike dia main spike lah.
Kelulusan Sebab dalam 3 hari itu yang spark. dapat. Kelulusan dalam 3 hari. Tapi kita nak disbursement tu nanti ambil 3 minggu tu. Betul tu. Betul betul lah. Maknanya sebab tu bila Cik Yusof terangkan dalam berbulan-bulan tu, saya rasa macam ni jugalah Sebut tu. Itulah. Tapi tak apa. Tersasul. Itulah tersasul. Sebab dia cited ni. Nak kenalkan Mara. Betul. Dah ada tu sebenarnya. Okey, selalunya kan macam sebelum kita PKP ni, usahawan-usahawan yang nak bertanya mengenai Mara apa semua selalu pergi ke branch. Tapi sekarang application macam mana? Masih dihantar pada branch cawangan ataupun kita boleh buat online ke? Macam mana? Cik Amai ataupun Cik Yusof? Permohonan untuk S3P dan lain-lain pembiayaan, pembiayaan dahulu SPIN, Spike, sebenarnya kita dah buat online dah sebenarnya. Dah berapa lama tu? Macam mana? Dah berapa lama tu kita beronline Mara? Semenjak saya nampak ni sejak bulan 1 kita dah buat platform tu dah. Awal tahun 2021. Tahun lepas lagi. Tahun lepas bulan 6 tak silap saya. Bulan 6. Kita buat online dah sebenarnya. So kita tahun lepas kita mula dengan program Spark dahulu. Yang mana yang program Spark antara first produk Mara Hasbut in PKP ni Spark lah, Spark skim pengukuhan perniagaan. Maksimum 10,000 tanpa penjamin. Tapi itu tahun lepas punya program lah. Jadi tahun ni kita expose dengan S3P ni lah. Faham. Cik Farid, sebab tadi yang saya ada buat pertanyaan kan, Cik Farid pernah mendapat pinjaman ke ataupun usaha sendiri ke? Tadi saya tanya tu, kalau pinjaman pernah ni dengan Mara tak? Pernah ada live dengan Mara tak kalau pinjaman? Sebelum pinjaman bisnes tu tak ada lah, tapi biasalah pasal anak Mara kan. Anak Mara lah, itu personal lah. Pinjaman pelajaran tu confirm ada lah. Okey, maknanya untuk bisnes tak ada lah. Jadi bolehlah lepas ni Mara membantu Cik Farid kita ni. Sebenarnya tengah apply untuk SPIN. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan sebab kita bukannya apa, sebab kita tahu Mara ni ada produk-produk yang bagus untuk usahawan, cuma kita tak tahu apa yang sesuai dengan kita. Sebab hari ni kami gunakan peluang ni untuk minta Mara bercerita mengenai produk-produk mereka. Cuma untuk 1 jam ni memang tak cukup sebab sekarang ni pun dah nak habis dah, saya tengok dah nak 1 jam dah. Sebab tu saya minta dengan Cik Hamai untuk kami di Commerce Capital ni berkolaborate dengan Mara untuk 2 minggu sekali Mara boleh masuk untuk segmen kami mungkin dalam 15 ke 20 minit macam tu. Okey. Kalau untuk cerita untuk cerita bisnes, sorry. Sila. Kita bisnes je macam mana? Cik Farid cakap dah, tak apa Cik Farid cakap. Kalau nak kata untuk bantuan Mara untuk menerangkan produk-produk, insyaAllah boleh. Tak ada masalah. Kita boleh bantu. Kalau tak saya, Cik Yusof ada sebenarnya. Saya pun boleh bantu sebenarnya. Untuk menerangkan sebenarnya secara komprehensif apakah produk yang ada di Mara. Cuma hari ini kita lebih nampakkan bantu kepada musim pandemik COVID ni. Kita ceritalah berkenaan dengan Dana Nita versi pandemik ni dan juga S3P. Yang lain-lain tu mesti Spike ke, SPIM ke. SPIM pun banyak sebenarnya. Ada SPIM Dana Nita, banyak, ada 2-3 lah. SPIM Dana Nita dan juga SPIM biasa. Lepas tu SPIM biasa pun bagi pada 2 juga. Kalau syarikat Sdn Bhd, dia boleh memohon sampai 500,000. Kalau yang untuk enterprise dan perkongsian, biasanya milikan tunggal ada perkongsian, dan yang boleh memohon sampai 250,000 saja. Jadi untuk produk-produk yang lain tu akan datang, kita akan cubalah garap dan kita akan cuba bagi tahu kepada usahawan-usahawan di luar sana berkenaan produk-produk Mara yang lain. Betul. Kita akan masuk insyaAllah. Okey. Cik Farid, ada apa pertanyaan sebelum kita, sebenarnya kita pun dah nak sampai ke hujung rancangan sebenarnya, tapi tak apa. Mungkin Cik Farid ada
pertanyaan untuk ditanya pada pihak MARA sebagai orang kata untuk membagi info yang lebih pada usahawan di luar sana, mungkin sebagai perantaraan kan. Sebab kita sekarang tengah bercakap dengan MARA ni syoknya ni. Betul. Sembang direct ni. Itu ada. So memang betul lah. Cumanya kebanyakan bisnes usahawan-usahawan baru lah, especially usahawan-usahawan yang baru, orang muda kan, kebanyakannya diorang terlepas pandang MARA ni, especially usahawan Bumiputera. Diorang pergi ke option seperti P2P, option seperti yang sekarang ni crowdfunding dan banyak lagi option sampai diorang terlupa sebenarnya MARA ada a very good option untuk mereka untuk raise fund sebenarnya untuk bisnes diorang. Yang benda tu sebenarnya saya tersedar. Saya sendiri, salah saya lah. Saya nampak benda-benda lain yang mungkin ialah trending, techno dan sebagainya kan, menyebabkan sekali bila saya tengok balik, bila saya apply spin hari tu, ada sangat banyak bukan saja grant saja, bukan saja pinjaman saja, benda-benda lain yang saya sendiri tak pernah usaha sama, tak pernah capitalize kan. Dan benda tu sebenarnya untuk 2 minggu sekali, apatah lagi Commerce Capital ni memang cukup bagus lah. Thank you Commerce Capital. Hopefully bisnes Commerce Capital juga boleh membangun bersama, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah, amin. Terima kasih Cik Farid sebab mendoakan kami yang baik-baik ni. Amin. Juga Cik Hamai dan Cik Yusof, saya sebenarnya berbanyak-banyak terima kasih juga sebab masa first saya ni approach Cik Hamai tu sebenarnya tahun lepas. Tapi sebab kami belum lagi buat live ni, jadi that's why saya macam hold je dulu sampai Cik Hamai tanya bila kau nak panggil aku ni, bila kau nak panggil aku ni. Itulah dia. Kebetulan memang kita pun tengah musim pandemik sekarang ni, memang susah nak berjumpa. Jadi macam ni lah. Itulah jadinya live kami. Sebab tu saya pun sekarang ni tengah berbincang-bincang juga dengan Cik Hamai lagi untuk 2 minggu tu. Tapi sekarang ni kalau dia kata dah approve untuk 2 minggu sekali tu, then it's very good. Sebab apa? Sebab saya rasa ramai di luar sana tu tak tahu sangat apa yang MARA boleh bantu mereka. Contoh macam moratorium ni, MARA bagi moratorium, bagi reschedule. Betul tak? Itu pun nak apply reschedule tu yang payment yang tertunggak maksimum 6 bulan tu still boleh apply. Maknanya MARA ni memang sedia membantu usahawan untuk usahawan yang nak memajukan diri lah pada saya. Betul? Itulah amat rugi sekiranya usahawan Bumiputera waktu ni pun dia tak sedar lagi macam mana nak capitalizekan effort yang ataupun produk-produk yang MARA ada. Sangat rugi. Saya dah rasa rugi dah. Sepatutnya saya apply awal lagi. Saya pun rugi juga sebab dari awal tak approach Cik Hamai ni untuk masuk kat kita punya live ni. Tapi lepas ni siap dia. Cik Hamai dia tak sabar tu. Sebab apa? Sebab Cik Hamai ni dia jaga untuk grant kan? Grant dan apa Cik Hamai? Lagi satu? Pembiayaan lah, STEAM. Pembangunan usahawan. Pembangunan, ya. Sebab mungkin next segmen kita mungkin boleh cerita pasal ni lah grant pula ke macam tu. Boleh. Mana nanti. Boleh. Okey, untuk anda yang di sana, mana yang berminat untuk menggunakan pembiayaan MARA, anda boleh layari di platform digital mereka atas nama apa itu? My Usahawan ya? Betul tak? MARA, My Usahawan. Ataupun untuk musim sekarang ni anda gunakan platform digital lah ataupun call. Tapi seterusnya next nanti bila kita dah menjadi sedia kala, dah boleh pergi ke branch MARA, bolehlah anda ke sana. Jadi akhir kata Cik Hamai, Cik Farid ataupun Cik Yusof nak cakap apa lagi ke? Okey, saya nak sebutlah. Maafkanlah kami kali pertama on air ni. Kadang-kadang nervousness tu menyebabkan 4-5 bulan 4-5 minggu ni 4-5 bulan. Tak apa, kita masih belajar Rasi. Masih belajar. Lama duduk rumah jadi biasa cakap dengan orang awam. Betul lah. Okey, saya pun minta maaf lah. Betul, saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih lah kepada Encik Mak Farid sebagai tamu undangan kita pada hari ini, dan kepada khususnya kepada Puan
Puan Liza kan, membantu sebenarnya, membantu mewar-warkan sebenarnya produk-produk MARA dengan adanya channel yang seperti ini, puan-puannya sampailah kata hasrat MARA untuk membantu kaum berputera kita di luar sana yang masih melakukan perniagaan di musim pandemik COVID ini. Terima kasih. Kita bersama-sama membantu usahawan di luar sana. InsyaAllah. Macam Cik Farid juga pun dia pun sebenarnya walaupun dia di sini, dia banyak juga dia akan berceritakan juga pasal MARA ni kemudian. Betul Cik Farid? Sama, betul. Yang bagi saya lah, saya nak ucapkan lah juga terima kasih pada bila dengar tadi hanya ada 4 jam dan bertungkus lumus untuk siapkan support sistem untuk kami tu, especially on financing tu. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Sebenarnya tuan juga adalah frontliner untuk kami. Betul. Ini adalah unsung warrior lah ni. Yang tak diwar-warkan. Inilah mereka membantu daripada sudut yang lain. Betul? Ya, betul. Okey, sebelum saya akhiri program kami hari ini, saya nak ucapkan terima kasih pada Cik Hamai dan juga Cik Yusof kerana sudi berkongsi maklumat dengan kami. Begitu juga dengan Cik Farid. Mungkin info-info yang Cik Farid dapat ni boleh membantu Cik Farid dan juga war-warkan juga di luar sana kepada usahawan yang Cik Farid kenal. Okey, lain tak ada, saya nak minta maaf juga bagi pihak Commerce Capital kalau ada salah dan silap kami semua. Okey, mungkin berjumpa lagi untuk anda di luar sana. Hari ni program kami sudah kira tamatlah hari ni. Tapi jangan lupa minggu depan ada lagi tajuk-tajuk yang hangat. Jadi untuk anda yang ingin mengetahui tajuk-tajuk ataupun kami punya panel-panel yang lain, sila layari commercecapital.com.my minggu hadapan, hari yang sama dan waktu yang sama. Jangan lupa. Jadi semua, Assalamualaikum. Stay tuned. Waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam.